Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas tak? Okey. Okey, kita buka kelas kita dengan Okey. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Dah tak ada ke? 3 orang je ke malam ni? Okey, sebelum tu saya nak cakap macam biasa kelas kita sahabat STAM mempunyai ikatan dengan Yayasan Maghfirah dan kelas kita ditaja oleh Yayasan Maghfirah. Jadi kalau siapa-siapa berminat tentang kebajikan dan nak tahu tentang anak-anak yatim apa semua, boleh tengok dekat laman web Yayasan Maghfirah. Okey. Untuk tajuk hari ini, kita akan bincang tajuk baru, tajuk Asobah. Okey, tentang tajuk Ahwalu Ashabul Furud tu, saya dah buat recording untuk semua 13 ahwal tu. Lepas tu, link tu kita dah bagi dekat Ustaz Syahmil. Jadi, saya tak pasti Ustaz Syahmil dah forward ke belum. Ustaz Syahmil ada hantar link tak? Ada tak Ustaz Syahmil hantar link yang apa ni recording untuk tajuk Ahwalu Ashabul Furud. Okay, dia memang tak ada hantar link lagi untuk subjek mirror. Okey, tak apalah, nanti double check balik dalam group. Sebab saya rasa macam tak ada lagi, tapi tak apa sebab saya untuk tajuk Ahwalu Ashabul Furud tu dia kan banyak sikit kan, lepas tu dia complicated sikit. Jadi saya decide untuk record je kelas tu, satu tajuk tu. Jadi nanti korang boleh replay banyak kali dekat situ. Okey, untuk tajuk hari ni kita akan belajar tajuk Asobah. Okey, tajuk Asobah ni salah satu tajuk yang simple dan ringkas lah. Okey, semua buku teks ada tak kat depan? Okey, buka buku teks. Okey, buka buku teks tajuk Asobah. Buka surat 35. Okey. Dekat sini ada tak yang dah tahu Asobah ni apa? Okey. Kita tahu kan, Asobah ni ialah orang yang mendapat lebihan. Okey, selalunya kita hanya belajar. Okey, contohlah kita buat soalan usul masail kan. Lepas tu, bila kita buat soalan usul masail, kita pun tengah buat adalah bintun dan ibnu. Okey, kita belajar bila mana ada bintun dan ibnu. Bintun dan ibnu tu secara automatik menjadi asobah kan. Jadi kita tulislah dalam usul masail kita tu asobah. Situasi pertama. Okey, situasi kedua, bila ada ukhtun syakikoh dan dalam masa yang sama ada akhul syakik. Kita tahu ketika itu ukhtun syakikoh mendapat habuan asobah kerana adanya ataupun wujudnya akhul syakik. Situasi yang kedua kan. Okey. Selama ni kita hanya tulis asobah sahaja. Tapi kita tak tahu asobah tu jenis asobah apa, alamat dia apa. Sebab asobah ni ia terbahagi kepada 3 jenis. Selalunya kita tulis je kan asobah. Bintun dengan ibnu asobah. Ukhtun syakikah dengan akhul syakik asobah. Apa lagi?
ukhtun syakikoh dengan bintun asobah. Kita selalu tulis asobah aja. Tapi kita tak tahu asobah tu asobah apa. Yang sebenarnya asobah ni terbahagi kepada 3. Jadi hari ni kita nak belajar yang itulah. Kita nak belajar. Okey. Bila bintun dan ibnu. Okey. Bintun menjadi asobah dengan ibnu. Okey. Nama dia apa? Alamat dia apa? Asobah apa? Asobah bil ghairi. Macam itulah yang kita nak belajar hari ni. Okey. Jadi, 3 jenis atau 3 bahagian asobah tu ialah, okey, nombor 1, tengok kat buku teks tu. Okey. Dia kata al-asobat. Okey, asobat salasa anwa. Okey, asobat ada 3 jenis, 3 keadaan. Okey, 1, asobah bil nafsi. 2, asobah bil ghairi. 3, asobah ma'a ghairi. Okey, asobah bil nafsi, asobah mendapat lebihan dengan dirinya sendiri. Nafsi. Kan, dengan dirinya sendiri. Kedua, asobah bil ghairi. Mendapat lebihan dengan orang lain. Dan yang ketiga, asobah ma'a ghairi. Mendapat lebihan bersama dengan orang lain. Okey. Dia kalau tak sure dalam buku teks, tapi kalau yang buku nota yang Ustazah guna, sebelum dia bagi tahu asobah terbagi kepada 3 jenis ni, dia bagi tahu dulu asobah ni ada 2, asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Asobah nasabiyah pula terbahagi kepada 3, asobah binafsi, asobah bighairi dan asobah ma'a ghairi. Asobah sababiyah tu hanya ada 1, mukti atau muktikoh. Yang itulah. Mungkinlah korang semua dah belajar, kita just revise balik. Okey, sekarang asobah. Okey, asobah. Yang pertama, asobah binafsi. Okey, jom kita tengok alamat dia, kita tengok takrif dia. Okey, dia kata okey, nak dengar semua mic jadi tak? Semua mic boleh guna tak? Boleh on tak? Oh, Azhar tak boleh. Aisyah dengan Razmi? Tak ada respon, tak apalah. Okey. Tak apalah kalau macam tu, sebab kita hari ni kita sikit je kan. Jadi kalau boleh naklah macam relax-relax je kan. Okey, tak apa. Nanti kawan-kawan kita tengok recording. Okey, tak apalah. Okey. Asobah binafsi. Okey, apa asobah binafsi ni? Dia kata kullu zakara la tadkhulu fi nasabtihi illa al-mayyit unsa wahidha. Okey. Dia kata, maksud dia apa? Dia kata setiap lelaki yang tidak diselangi pada nasabnya kepada si mati dengan mana-mana perempuan. Dia kata macam tu. Okey, kalau kita nak terjemahkan dia satu persatu, macam susah nak faham. Macam kita belajar kitab lah kan. Kita belajar kitab, dia bukan terjemah satu-satu. Bukan dia terjemah satu ayat yang kita faham, dia terjemah satu-satu. Jadi susah untuk kita faham. Jadi kat sini secara ringkasnya, apa asobah binafsi ni? Asobah binafsi ni dia cakap semua lelaki yang mendapat asobah ni yang tak perlu nak tumpang siapa-siapa, tak perlu nak tumpang wanita, tak perlu nak tumpang siapa-siapa. Dia mendapat asobah dengan dirinya sendiri dan dengan kuasa dia sendiri. Jadi dia ni nak dapat asobah, dia tak payah nak tumpang orang. Sebagai contoh, Ibnu tak kisah di mana pun Ibnu, ada siapa pun dengan Ibnu tetap akan mendapat asobah. Macam ni lah asobah asobah yang Ibnu tu dikategorikan sebagai asobah binafsi. Salah satu contoh dia lah. Okey. Hikmah dia kata ya'khuzu al-baki ba'da ashabul furu' wa indal infirad yajuz jami' al-mal. Okey. Dia kata dibahagikan baki tu selepas
orang-orang yang mendapat furuk tu lah. Maksudnya lepas dah bagi semua orang yang berhak mendapat furuk tu, kita bagi untuk orang yang mendapat asabah pula. Wa indal infiraq yajuz jami' al-mal. Dan ketika ketika al-asib ni, orang yang mendapat asabah ni seorang, tunggal, bersendirian, maka harus dia dapat semua harta, jami' al-mal. Maksudnya bila dia seorang, al-asib ni seorang, dia boleh mendapat semua harta. Sebabnya dia tak perlu nak menumpang siapa-siapa untuk menjadi al-asib. Dia menjadi al-asib dengan dirinya sendiri. Okey, kita tengok pula. Yang ni sama, bawah tu aqsamu al-asabah binafsi tu dia sama je. Kita tengok. Yang kismu al-asib binafsi ila arba'ah. Sekejap, apa ni? Bila pula? Ila arba'ah asnaf martabat tertib. Okey. Yang pertama furuk mayyit. Yang kedua summa asluhu. Lepas tu nombor 3 summa far'u abihi. Nombor 4 summa far'u jaddahu wa in ala. Okey. Hari tu ada orang tanya saya apa maksud furuk mayyit. Masa tu saya dekat luar, jadi macam kita blank kan. Furuk mayyit. Apa ni macam tu lah kan. Tapi kalaulah awak yang tanya saya hari tu tengok recording ni ataupun orang lain juga, okey, furuk mayyit ni dia, kita mudah terjemah dia sebagai pewaris. Pewaris kepada si mati tu. Sebab itulah dekat buku teks tu dia kata furuk mayyit. Lepas tu nokta bertindih wahum abna. Dia kata dan mereka tu ialah anak-anak kepada si mati. Jadi furuk mayyit ni ialah pewaris. Pewaris kepada si mati tu. Anak-anak dia lah yang utama. Okey. Yang kedua summa asluhu. Okey. Hum al-aba'a. Tadi abna. Tadi abna ni aba pula. Ni dia kata siapa summa asluhu ni. Dia kata abun wa in ala. Okey. Tulis, buka buku, lepas tu tulis nota dekat mana-mana dekat nota kamu, ataupun letak sticky note dekat tepi, kan ada ruang kosong kan kat tepi tu, tulis dekat situ. Summa asluhu tu hum al-aba kan, letak ke situ abun wa in ala, ayah dan ke atas. Maksudnya kalau tak ada ayah, atuk. Kalau tak ada atuk, moyang. Macam tu. Siapa baru masuk tadi? Izzah. Okey. Izzah, kita sekarang buka buku teks. Muka surat 37. Boleh Izzah? Okey. Kita sepintas lalu Okey. Tadi kita orang dah bagi tahu maksud al-asib bin nafsi. Okey. Ustazah bagi tahu ringkas kan Izzah. Okey. Al-asib bin nafsi ni ialah orang yang mendapat asabah, orang yang mendapat lebihan dengan dirinya sendiri. Maksudnya dia tak perlu nak menumpang orang lain untuk menjadi al-asib. Dia mampu untuk menjadi al-asib dengan dirinya sendiri. Okey. Jadi kita baca tadi, terbahagilah al-asib bin nafsi ni kepada 4 bahagian. Furuk mayyit. Okey, furuk mayyit ni ialah anak-anak kepada si mati. Furuk mayyit bermaksud pewaris. Jadi anak-anak kepada si mati. Okey, yang kedua, summa asluhu hum al-aba. Abun. Tulis kat tepi tu abun wa in ala. Maksudnya walaupun tak ada abun, kalau ada jad, sama juga. Macam tu. Kalau moyang, sama juga. Dalam kategori summa asluhu. Okey. Yang ketiga,
Summa furu' abihi. Okey. Summa furu' abihi. Okey, siapa yang ada dalam furu' abihi ni? Dia kata dekat sini, wahum al-akhawat ashqa awli'ab wa kaza abna'uhum. Kat sini dia kata siapa? Dia kata kat sini maksudnya akhu syakik lah. Dekat situ dia buat akhawat al-ashqa, dia jamak lah. Okay. Kat sini adik-beradik kandung ataupun sebapa dan anak-anak mereka. Adik-beradik kandung atau sebapa dan anak-anak mereka. Okey. Yang keempat, furu' jaddahu wa in ala. Okey, furu' jaddahu wa in ala pula siapa? Okey. Dekat sini dia kata wahum al-a'mam ashqa awli'ab wa kaza abna'uhum. Okey. Ni ialah ammu. Okey, al-a'am tu jamak kepada ammu. Okey, ammu ialah bapa saudara di sebelah ayah. Ammu, ain, mim. Okey, ammu syakik, awli'ab, wa kaza abna'uhum. Kalau tadi, akhu syakik, yang ni ammu syakik, awli'ab, wa kaza abna'uhum. Kalau nak senang, tulis bahasa yang kita faham. Okey, furu' mayyit. Okey, siapa furu' mayyit? Ibnu. Ataupun walad. Tapi lebih baik ibnu lah sebab asabah bin nafs ni semuanya lelaki. Okey, ibnu. Okey, summa asluhu. Okey, yang kedua siapa? Abun wa in ala. Tulis macam tu je secara ringkas. Okey, yang ketiga furu' abihi. Tulis akhu syakik wa akhu li'ab wa abna'uhum. Okey. Furu' jaddahu wa in ala pula tulis ammu syakik awli'ab wa kaza abna'uhum. Tulis bahasa yang kita faham. Sebab macam mana kita tulis pun, kalau kena dengan makna, kita akan dapat markah. Okey. Habis asabah bin nafsih. Faham tak asabah bin nafsih tadi? Iza? Boleh Iza? Okay. Masuk yang kedua. Yang kedua ialah asabah bil ghairi. Okey, ta'rif dia, ta'rif ha, hiya kullu unsa sahibah fardi صارت عصبة بذكره وشاركته في العصبة. Okey. Ini pula bermaksud setiap wanita mempunyai bahagian harta pusaka kemudian menjadi asabah dengan lelaki dan berkongsi bersamanya pada asabah. Okey, macam mana berkongsi? Macam mana kita nak ringkaskan dia? Okey, kita nak ringkaskan dia kat sini. Maksud asabah bil ghairi ni ialah, okey, dia panjangkan takrif dia. Okey, takrif dia kita kena hafal. Okey, hafal sampai habis. Hiya kulli unsa sahib fardi صارت عصبة بذكره وشاركته في العصبة. Okey, hafal semua. Okey, hafal semua tapi ingat alamat dia je. Alamat dia tu kena ingat betul-betul. Okey, kalau asabah bin nafsi, alamat dia lelaki, asabah dengan lelaki, asabah dengan diri sendiri. Okey, kalau asabah bin ghairi ni ialah perempuan asabah dengan lelaki. Maksudnya kat sini orang-orang wanita menumpang asabah dengan lelaki. Okey. Kalau
tulis bahasa yang korang faham dekat buku tu. Kalau Ustazah, masa Ustazah study dulu, Ustazah tulis dalam kurungan perempuan dash lelaki. Maksudnya dekat situ perempuan menumpang asobah dengan lelaki. Kalau yang asobah binafsih, Ustazah buat L dash L. Lelaki asobah dengan lelaki. Itu dirinya sendiri. Sebab tak nak korang tertukar antara asobah bil ghairi dan asobah ma'a ghairi. Okey. Asobah bil ghairi tadi bermaksud setiap wanita yang mempunyai bahagian dalam harta pusaka kemudian menjadi asobah dengan lelaki dan terpaksa berkongsi bersamanya pada asobah. Sebagai contoh macam ni. Bintun. Bintun sepatutnya akan mendapat furuk 1/2 jika dia munfaridah dan mendapat 2/3 jika dia ramai. Kan? Tapi jika ada kehadiran ibnu, maka furuk yang sepatutnya bintun dapat tadi tu digugurkan dan digantikan dengan asobah. Dan itulah dinamakan asobah bil ghairi. Maksudnya perempuan tadi tu dia asobah dengan lelaki lain. Dia ni ada furuk sebenarnya. Dia ada furuk dia tersendiri. Tapi bila hadirnya lelaki ni, jadi gugur furuk dia dan dia terpaksa berkongsi dengan lelaki tadi pada asobah. Sepatutnya dapat 1/2, 2/3 tapi terpaksa berkongsi dengan lelaki lain menjadi asobah. Okey. Siapa wanita-wanita yang tergolong dalam golongan asobah bil ghairi ni? Okey. Yang ada dalam asobah bil ghairi ni 4 orang. Okey, tulis betul-betul. 1 bintun, 2 bintul ibni, 3 ukhtun syaqiqah dan 4 ukhtun li'ab. Okey. Diorang akan asobah dengan pasangan diorang lah. Okey. Siapa pasangan diorang? Okey, bintun. Siapa pasangan bintun? Azhar, siapa pasangan bintun? Ibnu kan? Okey, pasangan untuk bintu ibni? Pasangan untuk bintul ibni? Ibnul ibni. Okey, pasangan untuk ukhtun syaqiqah? Akhun syaqiq. Okey, yang keempat, pasangan untuk ukhtun li'ab? Akhun li'ab. Mumtaz. Fahamlah tu. Maksudnya dia akan mendapat asobah, dia akan menjadi asobah, dia akan menjadi al-asib dengan pasangannya. Sepatutnya bintun, bintu ibni, ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab ni, diorang mendapat furuk. Tapi jika datang kehadiran lelaki-lelaki tersebut, datang kehadiran pasangan-pasangan dia terpaksa berkongsi. Kalau dia single, dia akan mendapat furuk lah 1/2 atau 2/3. Tapi jika datang pasangan-pasangan diorang ni, dia kena kongsi dah. Dia kena kongsi dan dia menjadi al-asib. Dia menjadi orang yang mendapat asobah, orang yang mendapat lebihan. Jelas? Okey. Mumtaz. Okey. Yang ketiga. Sikit je asobah ni. Okey, yang ketiga. Asobah ma'a ghairi. Okey, asobah ma'a ghairi. Asobah ma'a ghairi pula. Okey. Dia kata, setiap perempuan yang mendapat asobah bersama perempuan yang lain. Setiap perempuan yang mendapat asobah dengan perempuan yang lain. Okey, ingat tak tadi saya suruh letak alamat.
Asabah binafsi alamat dia Ustazah letak L-L. Lelaki, asabah dengan lelaki iaitu diri sendiri untuk asabah binafsi. Okey, untuk asabah bighairi, saya letak alamat P-L yang bermaksud perempuan asabah dengan lelaki. Okey, asabah ma'a ghairi pula letak alamat dia P-P yang bermaksud perempuan asabah dengan perempuan yang lain. Kalau tadi kena ada pasangan dia kan? Yang ni kena ada sahabat baik dia. Kena ada BFF dia. Bila ada BFF dia kena kongsi. Okey, siapa BFF dia? Okey, siapa orang yang tergolong dalam asabah ma'a ghairi ni? Tengok buku teks. Okey. Orang yang tergolong dalam asabah bighairi ini, asabah ma'a ghairi ini ialah dia kata kullu ukhtun syaqiqah aw li'ab ma'a abna al-mutawaffa aw abna abnuhu. Okey. Secara ringkasnya dia kata setiap adik-beradik perempuan kandung atau sebapa. Secara ringkasnya. Okey. Siapa? Okey, siapa ukhtun syaqiq? Siapa ukhtun syaqiqah? Siapa ukhtun li'ab? Ukhtun syaqiqah ialah adik-beradik kandung si mati. Adik-beradik perempuan kandung si mati. Ukhtun li'ab adik-beradik perempuan sebapa kepada si mati. Okey, untuk ukhtun syaqiqah, dia kata macam ni je kan, tapi kita letak. Okey, tulis dekat situ. Okey, tulis ukhtun syaqiqah. Tulis ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah. Yang kedua, ukhtun li'ab. Okey. Dua orang ni, ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab akan mendapat asabah jika di dalam usul masail tersebut ada bintun atau bintul ibni. Sepatutnya ukhtun syaqiqah dia dapat 1/2 sebab dia munfaridah kan. Tapi jika datang bintun pula munfaridah juga. Takkanlah kita nak ukhtun syaqiqah 1/2. Bintun 1/2. Dah bagi macam banyak sangat dia orang dapat. Tak boleh sebab memang kalau dalam faraid ni memang lelaki yang dah akan dapat lebih. Jadi kena ingat ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab akan menjadi asabah ma'a ghairi dengan bintun atau bintul ibni. Yang ni paling ringkas. Okey. Faham? Okey, dekat situ dia ada tulis dalil. Okey, dalil tu hafal lah yang ij'alu tu. Ij'alu al-akhawah ma'a bela sebab saya tengok buku teks dalam internet. Ma'al banatu asabah. Okey, yang tu hafal. Itu dalilnya. Okey. Tak ada dah tajuk asabah. Sikit aja tajuk asabah ni. Okey, sepintas lalu sekali lagi. Okey, tengok muka surat 36. Okey. Sepintas lalu Okey. Asabah terbahagi kepada 3 jenis. 1, asabah binafsih iaitu asabah dengan dirinya sendiri. 2, asabah bighairi iaitu asabah perempuan dengan lelaki ataupun asabah dengan pasangannya. Okey, yang ketiga asabah ma'a ghairi. Asabah dengan BFF-nya. Perempuan asabah dengan perempuan yang lain. Okey. Dalam masa sama saya dah bagi takrif dah tu. Okey. Terbahagi asabah binafsi kepada 4 bahagian. Okey. 1, furuk mayit. Okey, furuk mayit. Siapa adalah furuk mayit? Ibnu. Okey, nombor 2, summa asluhu. Okey, siapa ada dalam ni? Okey, abun wa'in ala. Abun wa'in ala. Okey. Yang ketiga, summa furuk abihi. Okey, furuk abihi. Siapa ada dalam ni?
Dalam ni ada akhu syakik atau akhu li'ab dan anak-anak mereka. Anak kepada akhu syakik dan akhu li'ab. Okey, kalau kita yang mati, okey, bapa saudara kita. Okey, anak kepada bapa saudara kita ialah sepupu kita. Jadi, kalaulah kata bapa saudara kita dah tak ada, dah meninggal. Tapi meninggalkan sepupu-sepupu kita. Dah tu tak ada pewaris lain. Hanya ada sepupu je. Sepupu berhak mendapat asabah. Macam tu. Okey, yang keempat, furuk jaddah huwa in ala. Okey, yang ni, okey. Yang ni, siapa yang dalam ni ialah ammu syakik. Okey. Kalau akhu, tadi akhu syakik kan? Okey, akhu syakik. Yang ni ammu syakik. Okey, ammu syakik ialah bapa saudara di sebelah ayah kita. Di sebelah ayah kita. Okey, ammu syakik awli ab wa kaza abna'uhum. Sama je. Bapa saudara kita. Astaghfirullahalazim. Yang nombor 3 tu adik-beradik. Salah. Okey, yang ketiga tu adik-beradik. Okey, akhu syakik tu adik-beradik kepada si mati. Anak kepada si mati ialah anak saudara kita lah. Maaf. Okey, jadi furuk abihi ni adik-beradik kandung ataupun sebapa dan anak-anak mereka. Anak-anak mereka kalau kita yang mati, anak-anak mereka lah anak saudara kita. Yang keempat ni barulah ammu syakik, awli ab, wa kaza abna'uhum. Bapa saudara kita, bapa saudara kandung atau sebapa dan anak-anak mereka. Anak-anak mereka tu ialah sepupu kita. Maaflah, penat sangat hari ni, banyak kerja. Aduh, dah mengantuk dah. Ya Izzati? Panggil ke apa? Okey. Sempita selalu kan. Okey. Habis ansabah binafsi. Okey, ansabah bighairi. Ansabah bighairi ialah ansabah perempuan dengan lelaki yang lain ataupun ansabah dengan pasangan dia, dengan couple dia. Okey. Wanita yang ansabah dengan lelaki yang lain. Kan? Siapa yang ada dalam ni? Okey, yang ada dalam ni ialah orang yang mendapat furuk 1/2 dan 2/3. Berapa orang? 4 orang. Siapa? Bintun, bintu ibni, ukhtu syakikah dan ukhtu li'ab. Siapa pasangan dia? Okey, Bintun dengan Ibnu. Bintu Ibni dengan Ibnu Ibni. Ukhtu Syakikah dengan akhu Syakik. Ukhtu Li'ab dengan akhu Li'ab. Pasangan dia macam tu. Okey. Yang ketiga, asabah ma'aghairi. Okey, asabah ma'aghairi ni apa? Asabah ma'aghairi ialah asabah perempuan dengan perempuan yang lain. Asabah dengan BFF dia. Tadi dengan couple, tadi yang dengan pasangan dia. Yang ni dengan BFF dia. Asabah perempuan dengan perempuan yang lain. Siapa berada dalam kategori asabah ma'aghairi? Okey, yang pertama, ukhtu syakikah. Yang kedua, ukhtu li'ab. Bila dia orang akan dapat asabah ma'aghairi? Bila mereka bertemu dengan bintun atau bintu ibni. Faham? Yang asabah binafsi tu kan, contoh kalau ada Ibnu Syakik dengan Ibnu, kenapa aku Syakik tu maju? Sekejap. Okay. Ibnu Syakik ke aku Syakik kot. Kalau ada aku Syakik dengan Ibnu, kenapa aku Syakik tu maju? Faham. Sekejap. Sepatutnya sekejap. Sepatutnya Saza tunjuk satu lukisan untuk korang. Lukisan tu macam ada level-level lah. Ada VVIP, ada VIP, ada
Okey, ada VVVIP, ada VVIP, ada VIP dan IP. Untuk bantu korang faham bila ada yang ni dah berhak ke tak dapat apa semua tu. Okey, untuk soalan Izati, kenapa? Okey, kerana aku Syakib boleh dimahjub oleh Ibnu. Kena ingat, Ibnu ni salah seorang yang paling berkuasa dalam faraid. Ibnu mampu untuk memahjubkan ramai orang. Tapi ramai orang tak boleh memahjubkan Ibnu. Kerana Ibnu tidak akan mahjub. Faham? Aku Syakib ni memang akan mahjub. Okey, kalau macam ni. Nanti saya hantar. Sebab kita susun-susun kan. Okey, macam ni. Kita tengok macam ni je. Tengok dekat buku teks tu kan. Okey. Yang pertama, Ibnu. Yang kedua, Abun. Abun, Jad apa semua kan. Yang ketiga, Ukhtun Syakib, Auliab dan anak-anaknya. Yang keempat, Ammu Syakib apa semua kan. Okey. Nak macam ni je. Okey. Orang yang berada di atas mampu memahjubkan orang yang berada di bawah. Macam tu. Faham macam tu. Ammu Syakib ialah bapa saudara di sebelah ayah. Bapa saudara di sebelah ayah. Boleh Izati. Ammu Syakib ialah bapa saudara sebelah ayah. Aku Syakib ialah adik-beradik kepada si mati. Maksudnya Ammu Syakib ialah bapa saudara kepada si mati. Okey. Habislah. Tu je. Okey. Asabah Mak Al-Ghairi. Asabah dengan BFF dia tadi. Asabah dengan perempuan yang lain. Susah ke senang tajuk asabah? Asabah ni kalau korang buat pentamindah lagi mudah. Maaflah kurang daripada saya. Sepatutnya hari ni saya ada share screen. Tunjuk yang saya lukis ikut level tu untuk lebih faham. Tapi hari ni banyak sangat kerja. Tak sempat. Sebab tu guna buku teks je. Send kat group boleh. Boleh insyaAllah. Ya, nanti saya send. Okey. Faham semua? Okey. Kalau faham, tengok soalan dekat bawah tu. Okey. Ma anwa'u al-asabah. Ma anwa'u al-asabah. Okey. Siapa boleh jawab? Okey. Ma al-anwa'u al-asabah. Tak payahlah jawab kat sini. Okey, macam ni. Semua yang ada dalam ni 4 orang. Okey, buat 3 soalan tu. Okey, buat 3 soalan ni. 1. Ma anwa'u al-asabah. Yang kedua, man al-asib bighairi. Waliman tuthbitu. Okey, walaupun soalan dia bunyi pelik macam waliman tuthbitu. Sedangkan tadi Ustazah tak ajar pun yang liman tuthbitu tu. Tapi korang kena ingat Ustazah dah sebut semuanya. Okey, yang ketiga, ma al-asaba ma al-ghairi wa masala lahu bimasala thumma uzkur daliluha min as-sunnah nabawiyah. Okey. Jawab 3 soalan tu dan hantar gambar dekat Ustazah pesannya. Due date sampai 10.30. Boleh? Boleh Azhar? Jawab 3 soalan, hantar dekat Ustazah. 10.25 kita discuss. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Man al-asib bighairi. Siapa
orang yang berhak mendapat asobah ataupun orang yang mendapat asobah bersama dengan orang yang lain. Dengan orang lain. Okey. Man al-asib bighairi. Siapa orang yang berhak mendapat asobah dengan orang lain. Tadi kan, okey, kalau binafsih, alamat dia lelaki dengan lelaki. Kalau bighairi, alamat dia perempuan dengan lelaki ataupun kita panggil couple. Kalau ma'al ghairi, kalau asabah ma'al ghairi, alamat dia perempuan dengan perempuan ataupun kita panggil BFF. Okey, boleh? Boleh, Izzah? Okey. 10:25. 10:25 kita discuss. Boleh semua? Aisyah, Azhar, Izzati, are you there? Are you still there? Aisyah?